Arus deras dan ombak besar ragut nyawa seorang nelayan di Terengganu, 2 pula hilang di Tenom Sabah. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam berita tengah malam. Selepas hampir 26 jam pencarian mayat nelayan yang hilang selepas terjatuh daripada bot di Muara Kuala Dungun, Terengganu ditemukan petang tadi. Mayat Muhammad Nur Mahmad, 67 tahun, ditemui terapung kira-kira jam 3.40 petang tadi di Pulau Kapas, Marang, kira-kira 38 batu nautika dari lokasi kejadian. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata, arus deras, ombak dan air pasang besar menjadi antara faktor mangsa dihanyutkan jauh dari lokasi kejadian dalam masa singkat. Keadaan daripada semalam dan hari ini, laut bergelora dan arus menolak arus keluar ke laut terlalu deras sehingga membawa masa yang terjatuh tu ke tengah lautan. Mayat kemudian dibawa ke JT Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Marang sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian kira-kira 1.55 petang semalam, mangsa bersama seorang lagi rakan, Muhammad Ibrahim, 63 tahun, terjatuh daripada bot gentian kaca dinaiki bersama tekong Mahadi Ibrahim, 56, selepas dipukul ombak besar. Bagaimanapun rakannya itu berjaya diselamatkan tekong bot. Sementara itu di Sabah, 2 dikhawatiri lemas selepas bot yang dinaiki bersama 2 yang lain terbalik dipukul arus deras Sungai Padas Tenom siang tadi. Bagaimanapun seorang warga emas lelaki dan seorang wanita dewasa dalam bot sama berjaya menyelamatkan diri. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Misran Bisara, dalam satu kenyataan menyebut mangsa yang hilang seorang lelaki dewasa berusia lingkungan 50-an dan seorang kanak-kanak lelaki berumur 10 tahun berasal dari kampung Kalados Pangi. Untuk makluman, pasukan bomba akan bergerak ke lokasi pada pagi besok bersama dengan pasukan penyelam dan juga pasukan mencari menyelamat di air. Dan kita akan turunkan juga unit K9 bagi tujuan kerja-kerja mencari di sekitar sungai lokasi di mana mangsa telah bot karam. Semasa kejadian kira-kira 4.15 petang itu, mangsa dalam perjalanan balik menggunakan bot menyeberangi sungai tersebut selepas membeli barangan keperluan di Pekan Tenom. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah apabila menahan 6 lelaki dan merampas 107.5 kilogram syabu dianggarkan bernilai 3.8 juta ringgit. Kejayaan itu hasil 2 serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang di daerah Barat Daya dan seberang Perai Selatan. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, serbuan pertama dibuat di JT Pendaratan Ikan Sungai Aceh, Balik Pulau. 2 lelaki tempatan dan 3 warga asing ditahan dan merampas sejumlah dadah jenis syabu dianggarkan seberat 107.5 kilogram dalam 100 bungkusan teh yang ditemukan dalam bot gentian kaca. Aktiviti pengedaran dadah ini ataupun penjualan dadah ini bergerak aktif sejak bulan September yang lalu, and this is an outbound drugs to our neighboring country. So we know when the drugs coming in. Alhamdulillah, serbuan itu mengambil masa bagi saya untuk 3 jam tu. It's very short indeed, and very
very efficient. Dadah yang kita tahu is outbound, from where we are still investigating. Ya, saya masih lagi menyiasat daripada sudut bekalan, tetapi yang kita tahu dia menghala keluar. Serbuan kedua dibuat di sebuah rumah di Bukit Tambun, Nibong Tebal dan menahan seorang lagi suspek warga tempatan. Turut disita 2 buah kereta, 2 motosikal dan sejumlah wang tunai. Kesemua suspek berusia antara 30 hingga 55 tahun, termasuk seorang mempunyai rekod lampau di reman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 11 lelaki dan 2 wanita ditahan bersama 1 paket dadah jenis ketamin dalam serbuan ops parti liar di sebuah inap desa di Taman Permai Pura Bidong, Kuala Muda, Kedah awal pagi semalam. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 22 tahun itu ditahan sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda kira-kira pukul 3.40 pagi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah memberitahu suspek lelaki yang ditahan berusia antara 18 hingga 22 tahun, manakala 2 wanita pula masing-masing berusia 19 dan 20 tahun. Beliau berkata kesemua suspek di kompaun di bawah Peraturan 10/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 PPD-PPB kerana berkumpul tanpa penjarakan fizikal. Seramai 6 lelaki turut didapati positif dadah jenis ketamin dengan salah seorangnya disiasat atas kesalahan memiliki dadah dan direman 4 hari. Manakala 5 yang lain ditahan untuk siasatan lanjut atas kesalahan memasukkan dadah ke dalam badan. 7 lagi dibebaskan setelah selesai soal siasat dan di kompaun di bawah Peraturan 10 PPD-PPB 2021. Seorang Lieutenant Colonel ATM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 3 pertuduhan rasuah bagi kerja-kerja di Kamp Paya Jaras Sungai Buloh tahun lalu. Tertuduh Syafizan Amin membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rashihah Ghazali. Mengikut ketiga-tiga pertuduhan, Syafizan yang merupakan penolong pegawai pemerintah Regimen Perhubungan Strategik Kamp Paya Jaras menerima wang tunai keseluruhan RM2,500 secara berperingkat. Wang itu dimasukkan ke dalam akaun bank seorang wanita yang diberikan oleh pemilik sebuah syarikat swasta. Kesemua kesalahan dilakukan di sebuah bank di Putra Heights Subang pada 2 Mei hingga 28 Julai tahun lalu. Hakim Rashihah menetapkan jaminan RM5,000 bersama seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 25 Oktober. Di Mahkamah Session Kuantan pula, anggota polis berpangkat korporal didakwa menerima suapan Disember tahun lalu. Tertuduh Muhammad Syafiq Muhammad Siddiq didakwa menerima RM700 daripada seorang lelaki bagi melepaskan seorang suspek yang terbabit dalam kes memiliki air ketum. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 25 Disember tahun lalu di Balai Polis Kuantan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam kemudiannya membayar ikat jamin RM7,000. Kes akan disebut semula pada 25 Oktober. Sementara itu, seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas dakwaan membakar pondok BIT PDRM di Jelawat 2 minggu lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, Muhammad Zamri Muhammad Zakaria didakwa melakukan perbuatan tersebut di Jelawat Bacok pada awal pagi 11 September. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula pada 27 Oktober bagi serahan dokumen. Bertemu kembali. Kerajaan bersetuju membenarkan aktiviti rentas negeri sekiranya kadar vaksinasi dewasa mencapai 90%. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya berkata pelaksanaannya bergantung kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan.
Kelonggaran tersebut turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau atau kawasan pelancongan. Sementara itu, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik turut bersetuju peralihan fasa melibatkan beberapa negeri berkuat kuasa Jumaat ini. Negeri Sembilan akan beralih ke fasa 4, Pahang ke fasa 3 dan Johor beralih ke fasa 2. Selain itu, beberapa kelonggaran lain turut diputuskan, antaranya kebenaran kedai runcit, restoran, stesen minyak dan kedai sebeneka beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa esok. Manakala operasi spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dan operator yang telah menerima dos lengkap vaksin bermula 1 Oktober. Dalam pada itu, warga asing yang tiba di Malaysia perlu menanggung kos ujian RT-PCR di pintu masuk negara, manakala bagi warga negara adalah percuma. Melaka tidak akan terburu-buru untuk membuka sektor pelancongannya walaupun telah diberi lampu hijau oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya antara 3 destinasi yang akan dibuka bulan depan. Jelas Exco-nya Datuk Muhammad Jalani Khamis, pembukaan sektor pelancongan Melaka akan diputuskan pada pertengahan Oktober berikutan beberapa faktor penting yang perlu diteliti dan ini termasuk memantau perkembangan kes COVID-19 di Langkawi selepas pembukaan sektor pelancongan. Maksudnya selepas 1 Oktober. Bermaksud kita insya-Allah Ta'ala mungkin 7 Oktober atau 15 Oktober baru kita finalisekan. Sehingga kita tak dapat lagi SOP khusus bagi tujuan pelancongan. SOP kebiasaan dengan pelancongan beza. Memang berbeza. Jadi kita minta MKN wujudkan satu SOP khusus untuk pelancongan. Bila dah ada authority daripada punca kuasa tu daripada MKN, baru kita boleh laksanakan. Jadi kalau tidak ada kepatuhan tentang SOP ini, barulah pelaksanaan atau penguasaan boleh dilakukan. Melaka antara 3 destinasi termasuk Pulau Tioman dan Genting Highlands yang akan dibuka kepada pelancong tempatan bermula 1 Oktober. Sementara itu, Kerajaan Pahang hanya membuka 1 laluan sahaja ke Pulau Tioman melalui JT Tanjung Gemuk di Rompin dan ia sebagai langkah berjaga-jaga dan mengawal pergerakan keluar masuk pelancong selain mengekalkan Pulau Peranginan itu sebagai destinasi selamat daripada COVID-19. Exco Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata Kementerian Pelancongan juga disaran semua sektor pelancongan khususnya membabitkan pulau di seluruh timur Semenanjung dibuka dalam masa terdekat. Kita nak mencadangkan kepada kerajaan ataupun kepada ini Kementerian Pelancongan agar tempat-tempat ini juga dibuka. Kerana tempat-tempat ini lokasi tempat-tempat ini, tempat-tempat di mana yang saya sebutkan tadi hanya mempunyai satu jalan saja nak ke sana. Jadi dari segi pengurusan, dari segi untuk kita membuat pemeriksaannya adalah sangat mudah. Jadi sebab itulah kita cadangkan juga supaya Bukit Fraser, Cameron Highland, Taman Negeri di Rompin, Taman Negara di Kuala Tahan dan juga Kuala Gandah juga dibuka kepada orang ramai. Beliau ditemui pemberita pada sidang media Gelembung Pelancongan Domestik Pahang di Kuantan. Pelaksanaan pemberian vaksinasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK remaja di 156 pusat pemberian vaksin PPV awam dan integrasi akan dilaksanakan di seluruh negara bermula esok. Ia dilaksanakan menerusi 3 kaedah iaitu secara janji temu melalui aplikasi MySejahtera, walk-in dan vaksinasi berjadual. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, remaja berada di asrama termasuk OKU akan diberi janji temu menerusi aplikasi MySejahtera di tempat tinggal berdekatan mereka. Remaja di sekolah asrama di bawah KPM, MARA termasuk murid OKU di asrama akan diberi janji temu melalui MySejahtera di mana mereka akan dapat janji temu ke PPV yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Ibu bapa kepada remaja yang bersekolah di sekolah harian, penjadualan vaksinasi dibuat bagi sekolah-sekolah yang telah dipadankan dengan setiap PPV secara giliran mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan.
Selain itu, remaja yang tidak bersekolah boleh walk-in atau secara terus ke PPV PICK Remaja berdekatan tanpa janji temu. Remaja OKU dengan ketidakupayaan pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran akan diberi janji temu mengikut penggiliran sekolah di PPV. Manakala remaja OKU bersekolah dengan ketidakupayaan, masalah tingkat laku, ADHD, mental dan seterusnya akan diberi vaksinasi di hospital atau klinik kesihatan. Senarai individu yang menolak pengambilan vaksin COVID-19 akan dipersembahkan kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Jumaat ini. Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad berkata ia melibatkan guru-guru kafah, pentadbir masjid dan penolong pendaftar nikah. Sekurang-kurangnya 146 orang hadir ke program vaksinasi khas JAIZ di PPB Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Shah Alam. 80% daripadanya enggan divaksin. Jadi ini nama-namanya akan diambil lah ya, untuk kita fikirkan. Dan saya dimaklumkan tadi pegawai daripada Kementerian Jabatan Kesihatan juga sudah menasihati. Dan saya juga telah menasihati ya, 2 kali menasihati masih kekal tidak mahu. Tak boleh kita akan lapor pada Dewan Tuanku. Satu lagi penekanan Tuanku ialah supaya pembinaan kelompok yang imun ini segera. Kalau ada dindong-dindong lagi, so dia nanti betul-betul imun itu dah terlambat. Lambat. Ya. Dalam pada itu, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah akan meneliti nama-nama terbabit dan menentukan tindakan yang bakal diambil terhadap mereka. Menerusi hantaran yang dimuat naik dalam Facebook Selangor Royal Office, baginda menzahirkan rasa duka cita apabila diberitahu hanya 203 daripada 873 guru kafah, pentadbir masjid dan juru nikah hadiri program vaksinasi khas COVID-19 Frontliner JAIZ. Baginda juga amat kecewa dengan kedegilan individu tertentu yang akan hanya menyusahkan urusan rakyat, terutamanya murid-murid yang akan meneruskan pembelajaran kafah. Perkembangan COVID-19, kes baru menurun kepada 14,990 kes hari ini berbanding 15,759 kes semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia kini 2,142,924 kes. Selangor kembali mencatatkan kes harian tertinggi dengan 2,414 kes, diikuti Johor 1,880 dan Sarawak 1,712 kes. Dan berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersetuju menurunkan lagi harga ayam di peringkat pengeluar ladang supaya harga borong dan runcit stabil. Sekaligus ia dapat membantu pengguna untuk menikmati harga ayam yang berpatutan. KPDN HEP dan MAFI melalui kenyataan berkata hasil daripada perbincangan yang diadakan kedua-dua kementerian bersetuju untuk meneliti beberapa cadangan bagi menstabilkan harga ayam. Antaranya pemberian kemudahan pinjaman mudah bagi membantu industri mengekalkan jumlah pengeluaran ayam yang mencukupi serta menangani isu peningkatan kos pengeluaran ayam berikutan kenaikan harga komponen makanan ayam yang diimport. Justru KPDN HEP akan meneruskan tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan jika terdapat pihak yang sengaja mengambil keuntungan secara tidak munasabah atau mencatut terutama di dalam situasi semasa ketika ini, tindakan tegas akan diambil.
Komuniti Keluarga Malaysia mencadangkan pusat arahan komunikasi dan itu antara usaha bakal dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan memandang serius berhubung keberkesanan penyampaian maklumat dan cabaran semasa yang berpunca daripada maklumat salah dan palsu. Sementara itu, jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai Komuniti Keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan. Selain itu, di peringkat Jemaah Menteri pula, satu jawatankuasa telah dibentuk melibatkan 10 menteri yang bersidang setiap minggu dan dipengerusikan beliau sendiri. Dalam pada itu, KKMM sedia berbincang dengan mana-mana ahli parlimen yang mempunyai kawasan yang masih tertinggal daripada program ketersambungan atau konektiviti internet jalur lebar. Jelas Tan Sri Anwar, ketika ini sebanyak 839 lokasi terpencil di seluruh negara telah dikenapasti dan diluluskan untuk penggunaan teknologi satelit. Beliau berkata walaupun lokasi terpencil dan kos yang tinggi, namun komitmen kerajaan untuk meneruskan program ini adalah kerana akses internet adalah hak asasi manusia. Jadi kita ada dua program, satunya jendela yang menumpu kepada pembinaan tower dan juga equipment. Kita juga ada pembinaan gentian optik bagi lebih banyak premises dapat dihubungkan dengan optic fibers. Jadi oleh kerana program ini menyentuh hampir ke semua kawasan-kawasan parlimen, jadi saya memohon kerjasama pada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat engagement dengan kementerian supaya kita boleh merancang bersama kalau masih ada kawasan-kawasan lompong, terutamanya di mana ada pendapatan ataupun ada penduduk. Menjelang Piala Malaysia 2021, Ketua Jurulatih Sabah FC yang baru dilantik, Dato' Ong Kim Swee akui tidak menerima tekanan daripada pihak pengurusan pasukan bagi aksi kejohanan tersebut. Menurut Dato' Kim Swee, tiada penanda aras diletakkan Sabah FC bagi kejohanan berprestij itu berikutan sedar bakal berdepan cabaran getir dalam aksi kumpulan D. Tambah beliau, Sabah FC diharap mampu memberikan persembahan positif sepanjang kempen kejohanan tersebut. Sabah FC yang belum pernah menjulang Piala Malaysia dengan rekod terbaik sebagai naib juara sebanyak 3 kali pada 1996, 2002 dan 2003 diundi dalam kumpulan D bersama Johor Darul Takzim JDT, Petaling Jaya City FC dan pasukan Liga Premier yang akan ditentukan dalam masa terdekat. Sebelum ini, Dato' Kim Swee pernah menjuarai Piala FA 1995 dan Liga Perdana 1996 ketika menyarung jersey skuad Sang Badak. Perkembangan terbaru Piala AFF Suzuki 2020, Malaysia yang telah diundi dalam kumpulan B bersama Vietnam, Indonesia, Kemboja dan Laos akan memulakan aksi pada 6 Disember ini di venue berpusat yang akan diumumkan tidak lama lagi. Skuad Harimau Melaya yang pernah merangkul kejuaraan pada 2010 dijadual menentang Kemboja bagi aksi pembukaan. Selepas itu, Malaysia bakal bertemu Laos pada 9 Disember sebelum menentang juara bertahan Vietnam pada 12 Disember. Seminggu kemudian, skuad kendalian Tan Cheng Ho akan bertemu negara jiran Indonesia. Aksi separuh akhir pertama akan berlangsung pada 22 dan 23 Disember, manakala separuh akhir kedua pada 25 dan 26 Disember 2021. Pentas final pula dijadualkan berlangsung pada 29 Disember 2021 dan 1 Januari 2022.
Sukan Asia 2022 di Hangzhou, Persekutuan Luncur Beroda Malaysia MySkate berhasrat menjadikan Kompleks Sukan Ekstrim Bukit Kiara sebagai lokasi latihan pusat dalam persediaan menghadapi tamasya tersebut. Presidennya Idrus Tambarin berkata venue serba lengkap melibatkan gelanggang latihan dan kemudahan asrama itu penting dalam misi memburu kilauan pingat melalui acara yang bakal disertai. Jadi untuk skateboarding, street skating dan juga park. Ya, park ni street dengan park ni pun park mungkin ada harapan sikit because kita tengok Arina Rahman, kita punya skater yang banyak sekarang ni dia base dekat Bali. Dia banyak exposure, banyak berkelana lah kadang-kadang di Eropah, di Indonesia. Jadi dia punya progress tu memang ada dan dia memang full time as a athlete. Sekarang ni kita nampak kalau sasaran dia pun mungkin dalam top 5. Tambah Idrus, selain Kiara Skate Park, kemudian latihan di Putrajaya dan Shah Alam turut akan digunakan sebagai rangka persiapan. Berita tengah malam berakhir di sini dan sebagai keluarga Malaysia di mana saja anda berada, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19 yang sahih hanya di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.